Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good evening to all of you. Okay, kita sambung balik, kita santai-santai kuliah kita. Jadi saya bagi rekod ni, jadi kamu pun boleh happy untuk buat perayaan Deva Bali dan sebagainya. You boleh dengar bila-bila masa lah. Jadi saya ucapkan selamat Deva Bali, perayaan Deva Bali. Kan yang akan berlaku pada hari Sabtu inilah, kan, jatuh pada hari Sabtu 14 bulan kan. Jadi kita buat malam Jumaat ni mengganggu sedikit lah, kuliah kita mengganggu perayaan mereka lah. Jadi saya bagi jalan hari ni, saya rekod kan, saya rekod sedikit lah. Okey, kita tengok ini adalah satu contoh example satu tesis peringkat master MOOC A, MOOC B dan MOOC C lah. Memang sesuai memang cantik sangat. Sesuai. You boleh tengok contoh susunan macam mana nak present untuk Viva nanti dan juga tajuk dia. Dia kata kesan modul pembelajaran sains menggunakan code sketch terhadap pencapaian dan keupayaan spasial murid tingkatan 1. Ini adalah untuk education lah. Sebab dia lebih prefer kepada pencapaian, keupayaan spasial untuk murid tingkatan 1. Jadi kita tengok di sini, seterusnya kita pergi kepada pengenalan dan latar belakang. Jadi dia sini dia buat ringkas saja. Nanti you akan buat macam ini tapi you kena terang lebih jelas lah. Kena ada nota. Jadi untuk Viva nanti just tunjuk macam ini pun boleh lah. Just dia kata di sini lebih kepada integrasi ICT, pembelajaran berfikrah sains, lepas tu penekanan STEM, PDPC abad ke-21 dan yang seterusnya dia punya dokumen tu iaitu PISA dan juga TIMSS. Ini dia punya lah. Okey. Mungkin ini adalah rujukan-rujukan yang diambil lah. Ini adalah background dia. Jadi cara dia macam ini cara penulisan dia sangat menarik. Okey, kita pergi kepada penyataan masalah, problem statement. Problem statement ni kalau macam ini dia jadi dah beberapa statement kan. Jadi problem statement ni dia satu saja. Tapi tadi dia ambil ringkas saja just untuk pembentangan. Jadi just tulis tahap keupayaan spasial rendah, konsep abstrak dalam mata pelajaran sains dan sebagainya. Ini adalah problem statement. You kena terang problem statement apa yang the real problem dalam yang berlaku dalam you punya kajian lah. Jadi you boleh letak ini adalah dia punya problem. Describe you punya problem. Okay. Dan yang pentingnya adalah objektif. Ini peringkat dia master sampai ada 4 objektif, agak berat agak berat untuk dicapai. Jadi tak apalah sekiranya kamu boleh capai, tak apa letak 4 pun. Tetapi cadangan saya lebih baik kurangkan lah. 1, 2, 3 pun dah okey dah. Peringkat PhD pun 1, 2, 3 saja. Kalau 4 ni, tapi biasanya yang pertama tu agak mudah untuk dicapai lah. Sebab dia kata sini mengenal pasti aras keupayaan spasial murid saja. Identify kan. Lepas tu identify dia punya level of opportunity ataupun keupayaan pelajar lah. Okay. Yang keupayaan pelajar. Okey, yang kedua iaitu mereka bentuk design and development. Yang ni adalah melibatkan design. Jadi you letaklah nak membangun, mereka bentuk dan membangunkan satu modul. Ini dia punya objektif. Yang ketiga, ini biasa susunan dia macam inilah. Yang menarik yang betulnya. Mengenal pasti, mereka bentuk, menilai kesan dan yang akhirnya adalah menentukan penilaian murid terhadap modul. Ini okay, itu dia punya susunan. Sangat mudah difahami. Okey, ni yang saya nak tunjukkan sebab kita nak pergi kepada tajuk kerangka konseptual ni. Jadi saya tunjuk yang ni dulu.
Jadi saya tak naklah pergi terlalu banyak teori dan tak faham pula kan. Jadi kita tengok direct contoh. Saya akan banyak lagi contoh-contoh yang saya akan tunjukkan. Jadi very simple kerangka konseptual. Jadi boleh tengok di sini. Dia mesti ada teori, apa teori yang kita nak gunakan. Tetapi kalau peringkat PhD dia ada lagi model, mungkin ada masuk lagi model kat sini. Ni baru satu teori saja dia guna. Okey, teori pengkodan kedua, ada dua. Okey. Jadi pengkodan ni dimasukkan dalam modul pembelajaran sains tadi, menggunakan Codecash. Dia menggunakan teori pengkodan. Jadi dimasukkan dalam modul pembelajaran sains sebab you nak bangunkan modul pembelajaran itu. Okey. Dan ditanda bila ini adalah modul, dia akan tanda sebagai IV, iaitu independent variable. Ini yang pentingnya. Ini adalah independent variable. Dan yang targetnya adalah DV lah. Target kita adalah pencapaian. Okey. Iaitu dependent variable. Untuk mencapai pencapaian ni kita ada dua jalan lah. Ada two way. Okey, yang pertama sekali dia pergi dulu menggunakan MV, mediator variable. Okey, ataupun adalah mediator variable ni, MV ni. Dia ada mediator. Okey. Dan di sini dia diganggu oleh keupayaan spasial. Dia nak test keupayaan spasial. Dia insert, dipanggil keupayaan spasial dan baru pergi kepada pencapaian. Jadi dia akan lihat perbandingan di antara kedua itulah. Kan, yang direct pencapaian dan yang keupayaan spasial. Jadi dia boleh lihat apa perkaitan dia. Ada tak perbezaan keduanya? Dan satu lagi dia nak nilai, ini ada objektif yang keempat tadi lah, menilai modul kan. Itu dia berasingkan. Nak menilai modul daripada ni. Ni nilai sajalah. Jadi dia boleh lihat daripada sini, kalau tengok ada IV, dia ada MV, dia juga DV. Inilah yang dikatakan DV. Yang kita nak capai ni, pencapaian ni, kita tanda dia sebagai dependent variable. Dia bergantung kepada apa? Depend on modul pembelajaran. Yang ini pula depend on keupayaan spasial. Jadi itulah. Itu yang dikatakan DV dan juga IV. IV ni tak ada apalah sebab dia bebas. Okay. Independent variable, dia bebas, tidak ada masalah apa-apalah. Okay. Tetapi kalau you melihat pada kerangka-kerangka PhD, ada banyak lagi yang masuk kat situ. Ini satu teori tapi dia masuk lagi banyak. Contoh mungkin model, menggunakan teori lagi satu, mungkin teori pembelajaran. Ni dia panggil pengkodan lah. Dia tak masuk dia punya teori pembelajaran. Boleh masukkan lagi teori pembelajaran. Combine sekali, modul, okay, dan sebagainya. Model bukan modul lah. Model yang lain masuk akan menghasilkan satu kerangka konseptual. Okay. Next, kita pergi kepada sorotan literature. Yang kita dah tengok tadi dalam kita punya recording saya tu. Itu adalah dipanggil literature review. You kena belajar, you kena study tentang teori pengkodan dua-dua. Tengok sini ada model kan. Kita kena tengok juga model kita, pembelajaran FIE, keupayaan spasial. Ini yang relate dengan kita punya kajian. Dan juga pembelajaran fikrah. Ini dari KPN lah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kan? Dan itulah. You kena bagi tahu macam ini. Nampak jelas, clear. Okay? Dan di bawahnya you terangkan apa yang dimaksudkan dengan teori, apa yang diperkatakan oleh model KITAR ni, FIE ni apa dia. Sebab apa dipanggil FIE? Engagement, exploration dan sebagainya lah. Explanation dan sebagainya kan. Okay. Ini metodologi ya.
Metodologi apa yang you guna? Metodologi, method, kaedah yang digunakan. Kan di sini senang ya, buat kotak ini dia letak. Dia menggunakan kaedah kajian kuantitatif, iaitu melibatkan angka 8 minggu, 80 minit. Dia ada intervensi lah. Mediator tadi tu, mediator variable tadi tu dia kadang-kadang disebut sebagai intervensi lah. Kita menggunakan benda lain untuk mengganggu proses pembelajaran itu supaya sama ada meningkat ataupun mendorong dia punya pencapaian. Yang ke bawah ni adalah dipanggil reka bentuk quasi. Banyak menggunakan quasi supaya lebih mudah, sebab kita tak perlu kalau guna quasi kita tak perlu nak kawal sangatlah. Kalau tidak menggunakan quasi kita jadi masalah. Quasi ni dia tak kisah. Kadang-kadang budak balik rumah dia belajar pun kita tak ambil kira lah. Kita anggap dia tak belajar. Dia balik rumah tanya mak dia pandai, jadi dia balik-balik dia jawab soalan betul kan. Jadi seolah-olah kajian kita tu hebat kan, tapi dia diganggu oleh benda lain tu yang dipanggil. Sebab tu kita guna quasi. Kalau dia tidak mengawal lah, dipanggil gangguan-gangguan lain tu okey. Seterusnya persampilan dua kumpulan murid. Jadi dia boleh tengok di sini, dia kata macam mana nak buat persampilan tu. Dia guna 28 subjek, kumpulan kawalan 24 subjek dan sebagainya. Ini adalah kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Dia ada dua lah dia punya kawalan. Okey, lepas tu dia nak test statistik deskriptif, iaitu dia akan menggunakan mean, dia akan cek menggunakan sisian piawai. Itu normal lah. Okey, dan yang satu lagi dia akan buat statistik interference, iaitu ujian T. Sebab apa ujian T? Sebab ujian T melibatkan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen, iaitu dipanggil, dia ada dua saja perbandingan. Jadi bila perbandingan ni melibatkan ujian T. Satu lagi ANCOVA. ANCOVA ni adalah skor ujian pra dan juga pasca kedua-dua kumpulan. Dia melibatkan lebih daripada satu kumpulan, dia boleh menggunakan ANCOVA. Okey. Ujian T tadilah, ujian T ada partial 1 dan partial 2, ada 2 saja kan. Jadi untuk lebih menarik lagi, apa yang dikatakan, yang disebut di sini, kamu kena carilah, kena study. Kalau dia katakan sini kajian kuantitatif, baca balik apa yang dikatakan kajian kuantitatif. Lepas tu dia kata reka bentuk quasi, balik study sikit apa itu quasi eksperimen dan berbanding dengan yang eksperimen yang lain. Lepas tu dia kata sini statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Boleh cari, study lah. Semua benda yang ditulis di dalam kajian kita itu semua kita kena tahulah. Okey, lepas tu dia ada statistik inference, iaitu ujian T dan ANCOVA ni kena tahu juga. Jadi adalah overview of methodology. Okay, next. Ini you kena letak juga dia punya macam ini. Kita ada objektif. Kajian yang 1, 2 dan yang ada mungkin ada belakang lagi. Okay, lepas tu diikuti dengan persoalan kajian. Jadi kita boleh senang kita nak lihat di sini. Lepas tu diikuti dengan hipotesis. Kalau yang ada hipotesis lah. Tanda hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis senang 1, hipotesis senang 2. Okay. Itu yang kita susun. Dan juga jenis-jenis ujian. Kita letak ujian apa. Untuk objektif 1, apa ujian dia. Okey, objektif 2 apa dia punya test dan sebagainya. Okey, untuk capai dia punya target dan sebagainya. Adalah. Okey. You boleh tengok contoh-contoh inilah. Okey, dan seterusnya ini adalah pembangunan modul. Okey, you boleh tengok secara kasar lah. Sebab recording kita jadi 15 minit saja. Ini adalah pembangunan modul yang itu mudah kita semula, waktu pembelajaran 5E dan juga peperiksaan course cash 1, 2, 3.
Okey, kita jumpa lagi di lain rancangan. Terima kasih dan bye-bye.